الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji-pujian untuk Allah Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarga Nabi, para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Engkau jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit di kalangan kami yang hadir dan juga keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang berguna, kemudian Engkau masukkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat, serta Engkau pandukanlah kami dalam seluruh urusan kami jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ayat 188 surah Al-A'raf adalah bertajuk ataupun mengesahkan tentang menyerah segala perkara kepada Allah setelah berusaha. Menyerah segala hasil kepada Allah setelah berusaha. Tafwidul umur ila Allah ba'dal juhdi, khususnya dalam perniagaan. Dalam perniagaan. Ayat ini sebab turunnya berkaitan dengan kritikan ataupun teguran orang-orang musyrikin kepada Nabi
tentang untung rugi dalam jual beli, di mana dia kata, wahai Rasulullah, kalau betul kamu ini Rasul Allah, kau mesti tahu bila kita untung, bila kita rugi dalam berniaga. Jadi kalau tahu untung rugi, jadi senanglah kita kalau masa rugi tak payah pergi, kan, tak payah keluar sebab kita tahu dah rugi. Masa untung kita keluarlah. Lalu Allah turunkan ayat ini mengesahkan perkara-perkara gaib. Benda gaib ni tak ada siapa pun yang tahu, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali bila Allah beritahu. Bila Allah beritahu melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyebut, qul, wahai Muhammad, beritahu kepada orang yang bercakap macam tu tadi, la amliku, aku tidak memiliki, li nafsi, untuk diriku, naf'an, apa-apa yang bermanfaat, wala darran, dan apa-apa yang boleh memberi mudarat, illa masya Allah, kecuali apa-apa sahaja yang telah ditentukan Allah. Sya'a itu fi'il madhi, makna kita terjemah yang telah dikehendaki, yang ditentukan Allah. Berarti situlah, itu ayat yang lengkap. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Jadi kalau kita pun boleh jugalah membuat satu penilaian bahawa apa-apa benda yang baik kita tidak akan terhasil, apa-apa yang buruk kita tidak mampu menolaknya kecuali dengan kehendak Allah. Apa artinya? Kita kena berdoa. Kita kena berdoa untuk mendapat kebaikan, manfaat. Kita perlu berdoa untuk menolak mudarat, kerana kesemuanya dengan ketentuan Allah. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan akan terima ataupun jawab terhadap permintaan kamu. Ayat ini juga menunjukkan bahawa kita ini tak boleh nak berpisah dengan Allah. Kita kena minta, kok mana pun minta. Yang kita baca satu doa yang saya jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita boleh kait dengan ni. Doa seorang sahabat, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak muajar aku satu doa yang aku nak baca dalam sembahyang? Yang satu doa aku nak baca dalam sembahyang supaya aku terlepas daripada mudarat dan mendapat manfaat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat tu, anda tak ingat nama dia? Ubay ke apa? Abdullah bin Ubay ke apa, tak ingat. Kita ambil ilmunya lah. Doa ni Nabi ajar kepada sahabat itu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Boleh tulis kalau tak, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Maksud apa? Ya Allah, yang Tuhanku, aku telah melakukan kezaliman kepada diriku dengan banyaknya, dengan kezaliman yang banyak. Zalim ni makna kita buat benda tak kena pada syarak, jadi zalim. Sama ada perbuatan yang diperintah ataupun perkara yang dilarang kita tidak buat, tidak ikut syarak, itu makna zalim. Lepas tu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak akan selesai dosa ini kecuali dengan keampunan engkau. Gitu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik.
Okey, faghfirli maghfiratan min indik. Faghfirli maknanya maka engkau ampunilah daku wahai Allah, maghfiratan keampunan itu min indik direct daripada engkau, warhamni dan engkau rahmatilah daku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya hanya engkau sahajalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Doa ni cukup hebat dan kita boleh baca dalam semayang, sebab Nabi ajar suruh baca dalam semayang. Kat mana nak baca? Yang paling sesuai di akhir tahiyat, di akhir tahiyat. Jadi lepas kita baca doa-doa lain semua sekali, kita pun baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maknanya lengkap doa ni. Pertama kita membuang dosa, yang kedua minta rahmat. Buang dosa Allah ampun, dan kita minta rahmat, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmat kita dah setuju dan kita dah belajar bahawa bila rahmat ni meliputi 3 perkara. Yang pertama dunia sempurna, yang kedua akhirat Allah redha dan syurga, yang ketiga Allah akan jauhkan daripada sebarang musibah. Jadi doa ni cukup baik. Jadi macam mana nak tolak kalau Nabi kata ayat ni diajar oleh Nabi, diajar kata la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya-Allah. Maknanya dengan doa, sebab Allah akan menentukan kita dengan doa. Jadi tak kena sangatlah kalau kita hidup tanpa kita berdoa. Dan doa yang paling penting dalam hidup ialah sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Dah sembahyang as-salah wa doa. As-salah wa doa. Sembahyang itu dah jadi doa. Kalau orang tak berdoa lepas sembahyang pun dah kira doa dah dalam sembahyang. Apatah lagi doa luar sembahyang, lagilah hebat. Dalam sembahyang dia doa takdi. Dan ada 4 lafaz yang dibaca oleh Nabi sendiri dalam doa lepas sembahyang, dalam sembahyang, doa dalam sembahyang, dalam tahiyat akhir. Doa lainlah, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam, kan? Wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lengkap ni. Ini hak Nabi baca sendiri dalam tahiyat akhir. Cuma kita di masjid kalau kita sembahyang jemaah kadang-kadang tak sempat lah, sebab imam dia nak raikan makmum-makmum lain, tapi setengah-setengah imam dia baca panjang, kita sempat baca doa tu. Dua-dua doa ni cukup hebat untuk kita baca dalam tahiyat. Kalau kita tak boleh baca dengan imam, kita baca semasa sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kita boleh panjang sikit. Contohnya kita lepas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa. Lepas tu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Contohnya gitu kita baca lepas baca tahiyat. Terbaca dalam tahiyat lah, makna sambung. Itu kira banyak sama lama sikit. Habis itu maknanya la amliku nafsi li nafsi naf'an wala darra illa masya Allah. Maknanya peranan doa dalam apa-apa usaha yang telah kita lakukan.
Kemudian ayat yang kedua dalam ayat ini, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyasu. Ni maknanya kalau dia dua ayat ni, kalau kita nak jadi dua ayat boleh juga. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau kita nak berhenti situ pun boleh. Dia masih lagi ada kait dengan ayat wa ma massaniyasu. Wa ma massaniyasu. Ayat lain, ayat yang lengkap tetapi tidak ada kaitan dengan walau tu. Maksud gini. Dan jikalau kuntu aku a'lamu mengetahui al-ghaiba perkara-perkara gaib, maknanya kita tak minta pada Allah sebab kita tahu apa nak akan berlaku dah. Untung kau kita tahu. Kata Allah, kata Nabi yang diajar oleh Allah, kalau aku tahu benda hak tak nampak, benda gaib tak nampak, lastakthartu. La tu la dia panggil la jawab lau, ataupun la yang menunjukkan pasti, yang makna pasti. Dia ada dua peranan tu, dia makna pasti. Yang kedua jawab kepada lau. Jikalau aku tahu perkara gaib, sudah pasti aku memperbanyakkan minal khair, daripada benda-benda baik. Kita tahu dah, kita nak mati besok, kita kata dah kita akan buat benda-benda baik. Dan wa ma massaniyasu, dan ma tu makna la. Ma dengan makna la, makna tidak. Dan tidak massani. Masa ni sentuh, masa yang musuh. Tidak menyentuhi aku asu, mana-mana su. Mana-mana su. Su ni maknanya buruk, benda-benda sayyi, benda-benda sayyiat. Hasanat sayyiat. Asu hasan, lawan dia. Maknanya kalau kita tahulah benda gaib tu, tidak akan berlakulah benda-benda yang su. Su ni macam aksiden, kan? Kalau kita tahu benda tu nak berlaku, kita tak akan pergi pun, kan? Tapi kita tak tahu. Cuma kita doa je lah, kalau berlaku pun tidak mudarat. Gitu. Jadi apa putusannya? Ayat ni kita kira ginilah, kita ambil walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyasu. Maknanya kita guna satu ayat saja sebab dia berita yang sama. Maknanya aku tidak tahu. Jawab dia kan? Jawab dia la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya-Allah. Jadi kalau orang kata kalau aku tahu benda gaib mesti aku buat baik. Tapi masalahnya tak tahu, Allah tak tahu kecuali dengan apa yang dia izin. Jadi kena banyak doa. Oleh sebab itu khija Nabi, ni kita ayat berikut. Khija Nabi gini je lah dia kata. In tu makna tidak. Ini makna dengan la juga. Tidaklah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali nadhir bil azab. Saya hanyalah orang yang memberi peringatan untuk orang yang peringatan dengan azab. Nadhirum bil azab liman asa. Peringatan keras dengan azab Allah bagi mereka yang berdosa. Wa basyirun, dan pembawa berita gembira dengan syurga, liqaumin yu'minun. Okey, bagi mana-mana bangsa. Kaum ini bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, bahasa mana-mana Afrika dan seumpama. Kenapa kita kata mana-mana bahasa? Di mana kita terjemah dia mana-mana bangsa? Sebab kaum ini tanwin. Kalau tuan-tuan jumpa qaumin tanwin, maknanya boleh sandar kepada mana-mana bangsa. Allah itlaqkan qaumin tanpa had, bukan Arab saja, bukan satu bangsa. Macam mana kita nak leraikan, kita nak tanwin tu kita nak jadi satu baris? Macam mana kita nak buat? Kita masuk kaum Arab ke, kita buat tanwin liqaumin, jadi liqaumi al-Arab. Liqaumi Quraisy.
Jadi kita boleh leraikan, kita boleh tanwin qaumin tu kita boleh jadi satu baris dengan syarat sebut kaum mana. Jadi qaumin ay qaumi Melayu, kaum Melayu. Juga. Tapi syarat kaum Melayu yang akan mendapat basyir daripada Rasulullah itu ialah yu'minun. Tu dia punya jawapan dia. Qaumin al-Malayu yu'minun, qaumin Arab yu'minun, qaumin Sin Cina yu'minun, dengan syarat dia beriman. Gitu. Di sini Allah tak sebut nadhirun seperti Allah sebut basyirun. Allah sebut basyirun liqaumin yu'minun, tapi nadhir tak sebut kan? Liqaumi mana-mana. Nadhirun jadi peringatan liqaumin la yu'minun. Kita kena faham sebalik. Jadi kita kata illa nadhirun liqaumin la yu'minun wa basyirun liqaumin yu'minun. Gitu. Maknanya dia terbalik. Peringatan kepada orang yang tidak beriman dan khabar gembira kepada mana-mana orang ataupun kaum yang beriman. Gitu. Ini di antara tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, dan inilah sebenarnya yang kita kata dalam muka surat 18 tu di bawah tajuk kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ni sentiasa berdoa, istighfar, kan? Aku beristighfar kepada Allah lebih 70 kali sehari. Jadi Nabi istighfar buat apa? Dia dah dekat dengan Allah? Tak, sebab dia tak tahu benda gaib. Lalu dia minta maaf kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah dalam tahiyat, kan? Dan seumpamanya. Habis tu boleh apa tu? Jadi amalan yang kita boleh buat ialah pertama, kita banyak berdoa. Yang kedua, kita doa tu benda-benda yang boleh memberi manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, manfaat, kan? Yang mudaratnya apa dalam doa tu? Wa qina adzabannar, kan? Itu mudaratlah. Sebab tu kita minta jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita berhenti setakat tu untuk hari ini. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala besok kita sambung ayat surah Taubah. Sebab sekarang ni tak boleh nak panjang dia punya musim. Ayat akhir, sebelum akhir surah Taubah, qad ja'akum, ini sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasulun azizun harisun raufun rahim. Rasul, aziz, haris, 3, rauf. Ada 5 sifat Nabi di sini yang kita boleh belajar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa memberi peringatan kepada orang yang lupa, dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak ucap tahniah kepada orang baik dan ingat peringatan pun baik, bagus juga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tak baca lagi mak surah tu. Tuan-tuan